Salam sejahtera, saya Jovina Jose, nombor matriks 7302211255580001 akan membentangkan kerja kursus HGPS 1203 pengurusan tingkah laku kanak-kanak. Tingkah laku adalah bermaksud kepribadian yang merujuk kepada perkataan personality dalam bahasa Inggris. Bagi bahasa Latin, personality adalah bermaksud topeng. Penggunaan istilah ini adalah lebih kepada menggambarkan perilaku atau perangai seseorang dalam manifestasi kehidupan sehari-hari membawa kepada sifat dirinya yang sebenar. Objektif tugasan ini adalah untuk mendedahkan pelajar dengan kemahiran menilai tingkah laku kanak-kanak serta mencadangkan beberapa strategi dan tindakan penyelesaian yang sesuai. Tingkah laku ini boleh didefinisikan sebagai satu tindak balas kepada rangsangan luar dan dalaman, berikutan pengintegrasian komponen deria, saraf, endokrin, dan efektor. Kelakuan mempunyai asas genetik, oleh itu ia tertakluk kepada pemilihan semula jadi dan ia biasanya boleh diubah sesuai melalui pengalaman. Starr and Taggart 1992. Menurut kajian yang telah dilakukan, tingkah laku boleh dikategorikan kepada dua jenis, yaitu tingkah laku positif dan tingkah laku negatif. Tingkah laku positif adalah seperti sikap ingin tahu dan juga cepat belajar. Manakala tingkah laku negatif pula ialah tingkah laku yang menyakiti hati seseorang dan tingkah laku bergantung. Hanna 2019, teori behaviorisme merupakan kajian saintifik mengenai tingkah laku manusia. Perubahan tingkah laku manusia dapat dilihat atau diukur dengan memberi fokus terhadap tingkah laku baharu yang diulang sehingga menjadi tingkah laku lazim. Hanna 2019, teori behaviorisme juga mengatakan bahawa pembelajaran berlaku apabila perubahan tingkah laku hasil daripada peneguhan dan maklum balas serta pengajaran penguasaan sesuatu aspek pembelajaran memerlukan banyak latihan untuk mewujudkan sebuah tabiat seseorang. Contohnya, jika seseorang yang kebiasaannya suka membuli, maka ia akan menjadi tabiat seseorang itu sampai bila-bila. Dalam tugasan ini, teori yang dipilih adalah teori pelaziman klasik, di mana teori ini banyak membincangkan tentang perilaku manusia sehingga perilaku tersebut menjadi satu kebiasaan mereka. Teori pelaziman klasik merupakan salah satu teori tentang tingkah laku manusia. Teori ini adalah dibangunkan oleh Ivan Petrovich Pavlov yang berasal dari Rusia dan mendapat pendidikan di Sekolah Seminari Teologi. Teori pelaziman klasik adalah instrumen pembelajaran dan pengajaran berdasarkan perkaitan antara rangsangan yang tidak berkaitan antara satu sama lain pada mulanya. Instrumen ini adalah salah satu asas behaviorisme dan penggunaannya terbukti sangat berguna dalam pelbagai konteks. Menurut Fadila dan Fatehah 2010, Pavlov telah mengemukakan dua hukum, yaitu menurut beliau, proses asas pembelajaran ialah pembentukan perkaitan antara rangsangan dan gerak balas. Rangsangan merupakan agen persekitaran yang menimbulkan gerak balas, manakala gerak balas pula ialah tingkah laku yang timbul akibat rangsangan. Dalam kajian ini, Pavlov menggunakan haiwan sebagai kajian untuk melihat tingkah laku haiwan ini dirangsang oleh sesuatu barang. Beliau menggunakan seekor anjing sebagai bahan kajian dengan menunjukkan satu objek, yaitu bekas makanan kepada anjing tersebut dan melihat tindak balasnya. Kemudian seterusnya menunjukkan bekas makanan yang sama beserta dengan makanan di dalamnya. Selepas terbiasa, apabila anjing itu melihat bekas makanannya, dia akan segera mengeluarkan air liur kerana anjing tersebut telah belajar mengaitkan bekas makanan yang dilihatnya dengan makanan yang akan diberikan kelak. Teori pelaziman klasik ini ditekankan dengan 4 konsep, yaitu generalisasi, diskriminasi, penghapusan, penguasaan atau pembelajaran semula. Konsep generalisasi bermaksud rangsangan yang sama akan memberikan tindak balas yang sama. Contohnya, Mira akan menjadi risau setiap kali ujian matematik dijalankan oleh guru.
Mira juga akan menjadi risau setiap kali ujian matematik tambahan kerana kedua-dua mata pelajaran tersebut mempunyai kaitan. Keadaan ini menjadikan kerisauan Mira terhadap ujian matematik akan merangsang beliau untuk takut dengan mata pelajaran lain, iaitu matematik tambahan. Konsep kedua ialah diskriminasi. Ianya berlaku apabila individu bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan yang tertentu sahaja dan tidak pada rangsangan yang lain. Dalam kajian terhadap anjing, didapati anjing tersebut hanya bertindak balas apabila mendengar bunyi loceng sahaja, tetapi apabila nada jauh berbeza daripada bunyi asal, anjing itu tidak mengeluarkan air liur. Hal ini menunjukkan bahawa organisma berkenaan dapat mendiskriminasikan antara rangsangan yang dikemukakan dan memilih untuk tidak bergerak balas. Konsep ketiga ialah penghapusan. Konsep ini lebih kepada tingkah laku akan terhapus jika tiada rangsangan kepada tingkah laku tersebut yang bermaksud dalam tingkah laku seseorang mesti ada rangsangan membuatkan mereka menjadi tabiat. Menurut dalam kajian Pavlov, bunyi loceng yang tidak disertakan dengan makanan, iaitu daging, lama-kelamaan akan menyebabkan bunyi loceng tersebut tidak lagi akan merangsang anjing tersebut untuk bertindak balas, iaitu mengeluarkan air liur. Tindak balas terakhir akan terhapus. Konsep terakhir adalah konsep penguasaan atau pembelajaran semula yang bermaksud penguasaan atau bagaimana sesuatu organisma belajar sesuatu gerak balas atau respon baru berlaku secara berperingkat-peringkat. Lebih kerap organisma itu mencuba, semakin kukuh penguasaan berkenaan. Selama dekad berikutnya, pelaziman klasik dianggap sebagai salah satu proses terpenting dalam pembelajaran manusia. Salah seorang ahli psikologi paling berpengaruh pada abad ke-20, yaitu John Watson, percaya bahawa adalah mungkin untuk menjelaskan semua aspek minda manusia berdasarkan teori yang diperkenalkan oleh Ivan Pavlov ini. Teori pelaziman klasik ini memberi beberapa implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran. Implikasi yang pertama adalah kita akan mengetahui bahawa tingkah laku seseorang adalah berasaskan rangsangan. Menurut kajian Pavlov, tabiat seseorang adalah hasil daripada satu rangsangan, iaitu jika kita merangsang seseorang membuat sesuatu menggunakan rangsangan yang ada, ia akan menjadi tabiat kepada seseorang itu. Contohnya, seorang murid apabila loceng dibunyikan, dia akan keluar untuk membeli makanan dan mendapati terdapat ais krim yang sedap dijual. Dan apabila setiap kali bunyi loceng, pelajar ini akan mengingati ais krim tersebut dan ini menggalakkan dia untuk membeli lagi. Dalam teori ini, pendidik perlu tahu bahawa rancangan dan gerak balas mempunyai kaitan yang boleh dipelajari. Melalui latihan, kaitan antara rangsangan dengan gerak balas dapat diperkukuhkan. Semakin kerap rangsangan itu dikaitkan dengan sesuatu gerak balas, semakin kukuh gerak balas terlazim itu. Implikasi yang kedua adalah kita akan memahami bahawa tingkah laku boleh diubah dan menjadi tingkah laku yang baru. Dalam menguruskan tingkah laku seseorang dengan mempelajari teori ini, kita sedar bahawa tingkah laku seseorang boleh diubah dan menjadi tingkah laku yang baru. Yang bermaksud, walaupun seseorang itu mempunyai tingkah laku negatif, kita dapat mengubahnya dengan mengajar mereka dengan tingkah laku yang positif. Sebagai contoh, seorang murid yang suka membuli, apabila kita sering menegur murid tersebut dan memberikan nasihat, lama-kelamaan murid tersebut tahu bahawa jika dia melakukan buli lagi, dia akan sentiasa dimarahi dan diberi pengajaran daripada guru. Maka akhirnya, tabiat tersebut akan terhapus. Kesimpulannya, tingkah laku seseorang boleh menjadi tingkah laku yang positif atau negatif. Dalam kita mahu memahami istilah tingkah laku, kajian mengenai tingkah laku harus dijalankan bagi membolehkan kita mencari jalan cara untuk mengawal atau mengubah tingkah laku seseorang itu. Teori pelaziman klasik yang diperkenalkan oleh Pavlov adalah satu teori yang menekankan tentang tingkah laku seseorang yang terhasil daripada satu rangsangan. Rangsangan tersebut, apabila dilakukan berkali-kali, akan menjadi kebiasaan kepada seseorang itu dan bertukar kepada tabiat mereka. Teori ini menekankan tentang 4 konsep, yaitu generalisasi, diskriminasi, penghapusan,
dan penguasaan atau pembelajaran semula yang kesemuanya adalah menekankan bagaimana rangsangan menghasilkan tingkah laku. Oleh yang demikian, tabiat atau perangai seseorang adalah dipengaruhi oleh cara ajaran seseorang, yaitu jika mereka diajar cara tidak baik, maka tabiat mereka akan menjadi jahat, dan begitulah sebaliknya.